Okay, Assalamualaikum. So this time domain and range of rational function. A rational function is a function of the form fx. So dia bentuk fraction where px and qx are polynomial dan yang bawah ni qx is not equal to 0. The domain of rational function consists of all the real number x except those for which the denominator is 0. So yang bawah ni kita panggil denominator. Or simplify qx not equal to 0. One way of finding the range of rational function is by finding domain. Okay, so ada cara untuk cari domain dengan range untuk soalan yang macam ni. Melalui kiraan. Lebih mudah untuk kes ni je lah. Kalau yang macam ni sebelum ni saya ajar kita kena lukis graf baru kita nampak. Tapi kalau yang ni better calculate. Okay, find the domain and range for the function fx to x over x minus 1. Okay, kita tahu yang bahagian bawah ni dia mesti tak boleh sama dengan kosong. Sebab kalau dia sama dengan kosong, dia jadi undefined, jadi invalid dan sebagainya. So, tak boleh lah. So, pastikan yang bahagian bawah ni tidak boleh sama dengan kosong. Jadi, kita ambil yang bawah ni. Okay, so kita ambil yang bahagian bawah ni. Okay, kita setkan dia tak sama dengan kosong. Okay, so x minus 1 not equal to 0. Jadi macam ni lah. Kalau x sahaja bawa ke sana kan, dia jadi x not equal to 1. Okay, so inilah domain dia. Domain dia adalah semua nilai x boleh masuk kecuali nilai x tak sama dengan kosong. Atau boleh tulis dengan cara macam ni. Okay, sebab maksudnya semua nilai x boleh, all the real number masuk kecuali negatif, kecuali nombor 1. So kita boleh tulis dengan cara macam ni. Dan negatif infinity sampai 1. Maksudnya 1 tu tak masuk. Nampak? That's why bentuk dia kurungan macam ni. Dia bukan bentuk petak macam tu, bukan Union dengan 1 lagi sekali infinity. Atau boleh juga kita tulis macam ni. X tu adalah semua nombor kecuali X tak sama dengan 1. Kena ingat cara tulis dia ada dua cara tulis. Macam ni pun boleh atau macam ni. Okay, itu adalah domain. Sekarang kita nak tengok dia punya range. Okay, untuk range kita kena buat let y. Okay, kita kena buat let y. Okay, kita padam dulu. Okay, kita buat let y. Mana Okay, kita buat f ni, kita jadikan dia y. Okay, so saya tulis kat sini lah let y sama dengan 2x over x minus 1. Okay, kemudian kita darab silang. Okay, dengan kata lain kita cari inverse of fx. Tapi macam ni lah cara dia. Okay, kita darab silang. Ini sebenarnya persatu kan. So dia darab dia lah. So dia jadi y x tolak 1 sama dengan 2x. Lepas tu kita kembangkan. Dapatlah xy minus y sama dengan 2x. Kemudian, mana yang ada sebutan x bawa ke sebelah kiri, yang tidak ada bawa ke sebelah kanan. So maksudnya ini ada x kan kekal, jadi tulislah xy. Yang ni ada x, bawa lah ke sebelah sana, jadi tolak 2x. Sama dengan, yang ni tak ada apa-apa x, bawa ke sana jadi negatif y. Okay. Kemudian, faktorkan x. So dekat sini jadi y tolak 2. Sama dengan negatif y. So kalau x sahaja, okay, jawapan tak sama ya. Yx tolak xy tolak y sama dengan 2x. X sahaja, x. Oh, okay, so saya tersilap. Okay, sepatutnya kat sini bukan negatif lah. Sepatutnya dia adalah positif. Okay. Okay, silap
Okay, kita draw balik. Okay, sama dengan Y. So, ini pun sama dengan Y. Okay, faktorkan X tadi sudah jadi X, Y tolak 2. Kalau X saja yang ni bawa ke sana, dia akan jadi Y bahagi dengan Y tolak 2. Okay, ingat ya, jadikan X sebagai perkara rumus. Okay, dari sini kita tukarkan pula X ni, dia jadi F inverse X. Lepas tukarkan semua sebutan Y ni menjadi X, X tolak 2. Okay, boleh faham ya? Mula dah silang. Lepas tu dia jadi macam ni, kembangkan. Lepas tu, mana yang ada X, bawa belah kiri, tak ada X, bawa belah kanan. Lepas tu, faktorkan X. X saja sama apa ini. Lepas tu, last sekali jadikan F inverse X. Gantikan ni jadi F inverse X. Dan Y semua ganti sebut X. Okay, so daripada sini. Okay, daripada sini, kita bawah ni mestilah tidak boleh sama dengan kosong. X tolak 2 tak sama dengan kosong. Kalau X saja adalah tak sama dengan 2. So, ini adalah domain kepada F inverse X. Tapi, domain untuk F inverse X adalah sama dengan range. Range untuk Fx. So, sekarang inilah range Fx dia. Okay, boleh ya? Kalau domain senang je. Yang bawah ni jangan samakan dengan kosong, dapatlah jawapan. Tapi kalau untuk range, kita kena buat kaedah ni. And then bawah ni kita tak boleh sama, kita tak samakan dengan kosong, dapat X sama dengan, tak sama dengan 2. Kemudian inilah jawapan untuk range dia. Range untuk Fx tu. So, cara tulis samalah. Okay. Cara tulis samalah. Di mana? Sebab dia kata tak sama dengan 2. So, di mana macam ni negatif T sampai 2 union dengan 2 infinity. Atau semua nilai termasuk itu. Kat sini kita tak boleh tulis X. Kita kena tulis Fx. Ya, sebab dia range kan based on Y. Jadi, nama lain untuk Fx adalah nama lain untuk Y adalah Fx. That's why kat sini kita tulis Fx. Okay, semua nilai Fx boleh. Semua any real number kecuali yang sama dengan 2. Tak boleh. Tak sama dengan 2. Cara tulis macam ni lah. Okay. Okay, itu example yang first untuk rational function. Okay, yang kedua, find the domain of range untuk yang ni. So, sama juga. Untuk range, kita tak boleh, yang ni tak boleh sama dengan kosong. Jadi, setkan dia tak sama kosong. Okay. Tak sama dengan kosong. Lepas tu, and on the same time, X plus 3 mestilah besar daripada kosong. Kenapa? Sebab, dalam punca, paling kecil nombor adalah nombor kosong. Barulah kita boleh dapat kosong. Kalau kita buat kecil dari kosong, let's say negatif 1, tak boleh kan? Kita tak boleh cari punca kosong negatif 1, tak boleh. Jadi, pastikan nilai tu mestilah lebih besar atau sama dengan kosong. So, maksudnya dia ada dua condition. Di mana bawah ni tak boleh sama kosong. Dan at the same time, dia mesti lebih besar dan sama dengan kosong. Dia tak boleh kecil. Kalau kecil nanti dia dapat negatif kan. So, no. So, syarat macam ni. Jadi, nampak ni dah tulis dua syarat. Yang bawah ni mesti tak sama kosong. Dan pada masa yang sama, X plus 3 tak mesti besar atau sama dengan kosong. Punca jangan letak punca kat sini pula. Punca kat sini je. Kena faham So, combination of this menjadikan macam ni. X tambah 3 besar. So, sama dengan ni tak ada. Kenapa tak ada sama dengan? Sebab dia dah warning kat sini. Tak boleh sama. So, X besar daripada negatif 3. Maka, domain kita adalah yang ini. Negatif 3. Sampai infinity. Sebab dia lebih besar dia boleh. And that's why dia sampai infinity. So, kecil dia ni tak boleh. So, how about range? Okay, range dia pula. Sama ada nak buat bentuk macam ni pun boleh. Tak perlu pun tak apa. Kenapa? Sebab untuk range ni sebenarnya berdasarkan Y. Kan? So, satu maksudnya dia mesti besar daripada kosong.
katakanlah okey, kenapa kita dapat jawapan ni? Yang ni susah sikit kalau kita nak buat inverse of fx sebab dia ada punca. Jadi kita kena bermain dengan logik di mana kat sini dah cakap x tu mesti besar daripada negatif 3 kan. So bila x besar dari negatif 3, apa contoh nombor yang besar dari negatif 3? Let's say kita letak nombor, apa yang lebih besar? Nombor kosong lah kan. Kosong adalah besar dari negatif 3. Okey, kita cuba masukkan dalam persamaan ini. Tak boleh lah. X besar dan negatif 3, kita ambil nombor selepas negatif 3 apa? Negatif 2. Yes. Tak boleh. Negatif 2. Okey, negatif 2. Negatif 2 kan? Dapat. So, masukkan dalam equation yang ini. 1 per negatif 2 campur 3. So, apa yang kita dapat? 1 per punca 1. Dapat 1. Yes. So, nombor yang paling kecil yang boleh kita dapat adalah nombor 1. Kalau kita ambil nilai negatif 3, kita degil, kita nak ambil negatif 3 juga. Cuba kita masukkan. Dapat negatif 3 tambah 3. So, dia jadi 1 per kosong kan? So, tak boleh. Tidak ada keadaan 1 per kosong. So, paling kecil pun dia dapat 1 atau less than 1. Maksudnya sebelum nombor kosong lah. Jadinya, that's why kita kat sini, jawapan yang kita boleh dapat adalah kosong hingga infinity. Dengan kata lain, range ni adalah jawapan selepas kita memasukkan nilai. Okay. Okay, that's all. Harap faham lah.